Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini ejaan-ejaan untuk kalimat-kalimat yang saya janjikan tadi ya. Nanti saya besarkan sikit. Tuan-tuan tengok, kalimat pertama ialah ejaan untuk kalimat marfu'. Marfu'un marfu'un. Ya, jangan silap eja lagi ya. Kemudian mansubun. Ada yang sebut mansur lah, mansud lah, semua sebut Ni ejaan sebenar dia. Mansub, ujung dia ba, mansubun. Kemudian kalimat berikutnya majzum, majzumun. Dia berpangkat majzum. So ni ejaan dia. Majzumun ni zai, bukan za tau. Majzum ataupun majzumun. Kemudian ini ialah harfun nasbi. Harfun nasbi, tuan-tuan So kalimat harfu ni fa ni dia ni depan harfun nasbi. Harfun nasbi, haraf nasab lah Kemudian yang berikutnya ialah haraf jazam, harful jazmi harful jazmi ataupun haraf jazam. Kemudian ini ialah isim syarat isim syarat, ismu syartin ataupun ismu syarti ismu syarti. Kemudian sukun. Ini ejaan untuk kalimat sukun. Sukun maknanya baris mati So bagi peluang untuk tuan-tuan screenshot sebentar. Cuba tengok 7 kalimat ni. Kalau tuan-tuan boleh screenshot. Okey. Okey, cuba screenshot Alright. Sekarang ni cuba tuan-tuan tengok, kita masuk pada ayat yang saya janjikan tadi tuan-tuan Sebentar. Alright. Saya setkan kamera sebentar Okey. Tengok daripada sini warzuquhum fiha Okey, cuba tuan-tuan tengok. Warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan qawlan ma'rufa. Warzuquhum fiha, kata Allah Taala Okey, kita ambil daripada sini dulu. Okey. Warzuquhum fiha. Maknanya apa? Maknanya dan urzuquhum, dan berilah rezeki oleh kamu kepada mereka. Nanti saya dekatkan saya besarkan. Okey. Warzuquhum fiha, dan berilah makan oleh kamu sebenarnya dan berilah makan oleh kamu akan mereka. Mereka ni siapa? Mereka ni anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang berada di dalam jagaan tuan-tuan So tuan-tuan diwajibkan untuk memberi makan kepada mereka. Baik. Kemudian sambungan daripada ayat ni warzuquhum fiha. Fiha ni maknanya padanya ataupun di dalamnya Di dalam apa? Di dalam daripada rezeki yang ditinggalkan oleh bapa mereka yang telah meninggal tu, ataupun kalau tak ada pun kamu berilah rezeki ataupun beri makan dan pakaian kepada mereka, tu maksud dia. Kemudian ni pakaian waqsuhum ni sampai sini wa dan uksuhum. Uksu maknanya pakaikanlah oleh kamu akan mereka. Yang pertama beri makan, yang kedua beri pakaian. Yang pertama beri makan, yang kedua beri pakaian. Kemudian yang ketiga perintah daripada, ni wajib tuan-tuan semua Allah Taala guna fi'il amar So ni adalah arahan ataupun perintah yang ketiga. Wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Wa dan qulu, katakan oleh kamu lahum kepada mereka qawlan ma'rufa. Qawlan maknanya kata-kata ataupun ucapan, ma'rufan yang baik ucapkanlah oleh kamu kepada mereka ucapan yang baik. Cuba tuan-tuan tengok ini qawlan kan? Qawlan ni tuan-tuan sebenarnya telah disebut sebelum ini. Katakan ataupun ucapkan oleh kamu dengan ucapan yang baik. Katakan oleh kamu dengan kata-kata yang baik. Ini yang saya sebut tu tadi Ini ialah kalimat isim. Kalimat yang sama. Ni kata, ni pun kata juga. Tapi ini dalam bentuk fi'il amar. Katakan oleh kamu kata-kata yang baik. Jadi ulang balik kalimat fi'il ni tapi dalam bentuk isim masdar. Ni kita panggil apa tuan-tuan? Kita panggil dia kita panggil dia maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Kalau tuan-tuan lupa ejaan maf'ul mutlaq, cuba tuan-tuan buka balik beberapa video yang lepas. Saya telah berikan dia punya ejaan yang sebenar, maf'ul mutlaq. Okey. Boleh tuan-tuan? Kita masuk dia punya teknikal Warzuquhum fiha. Wa dan urzuqu.
urzuku. Urzuku maknanya apa tuan? Urzuku maknanya beri makan oleh kamu, beri rezeki oleh kamu. Berilah makan oleh kamu ataupun berilah rezeki. Ini maksudnya kat sini makanlah. Okey, wa ni fiha padanya ataupun di dalamnya. Padanya ataupun di dalamnya. Okey, wa maknanya dan. Ini ialah kalimat haraf, iaitu haraf ataf. Urzuku. Urzuku ini ialah kalimat fi'il. Tuan-tuan dengar macam mana saya i'rab. Saya kupas satu-satu dan tuan-tuan kupas macam yang sama saya buat juga. Kalau tuan-tuan perlu catat di kelas di kertas lain dulu. Tanya jenis isim fi'il haraf ataupun kalau kemudian isim pula, isim biasa atau isim yang ada gelaran dan fungsi. Kalau saya tanya fi'il apa, madi ke mudhari' ke amal, tuan-tuan catat apa yang saya tanyakan. Sekali lagi tuan-tuan. Katalah kalimat yang pertama ialah kalimat wa. Wa maknanya dan. Ini isim ke fi'il ke haraf? Jawapannya inilah kalimat haraf ataf. Baik, urzuku. Urzuku maknanya berilah rezeki oleh kamu ataupun beri makanlah oleh kamu. So inilah kalimat apa tuan-tuan? Inilah kalimat fi'il, iaitu fi'il amar. Jadi kalau kalimat fi'il, apa soalan yang pertama? Yang pertama, apakah ganti nama diri dalam urzuku? Jawapannya kamu ada tulis kat sini. Kemudian ada tak maf'ulun bih? Ada. Sebab apa? Sebab kalau kaedah yang kita telah pun belajar, kalau ada ganti nama diri melekat selepas kalimat perbuatan, secara automatik ganti nama diri ini menjadi maf'ulun bih. So kena tahu apa ganti nama diri, dan ganti nama diri itu rujuk pada siapa, ada atau tidak maf'ulun bih. Tuan-tuan. So ganti nama dirinya kamu rujuk kepada Rasulullah dengan para sahabat dalam konteks ayat ni turun dulu. Kemudian ada atau tidak maf'ulun bih, jawapannya ada, iaitu hum. Sebab apa? Sebab ini melekat dengan selepas kalimat perbuatan urzuku itu sendiri. Okey, kita pergi pada hum pula. Tengok soalan kalau isim. Ini isim ke fi'il ke haraf? Jawapannya inilah kalimat isim. Kemudian kalau isim, soalannya ini isim yang ada gelaran dan fungsi ataupun isim biasa? Jawapannya inilah isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey, kalau begitu apa gelaran dia? Gelarannya ialah isim dhamir. Betul ke tidak? Kalau dia isim dhamir, dia jadi dhamir kepada siapa? Dia jadi dhamir kepada anak-anak yatim. Betul ke tidak tuan-tuan? Dia jadi dhamir kepada anak-anak yatim tu. Okey, baik. Kita pergi pada fiha. Fi maknanya dalam. Kemudian ha. Ha maknanya dia apa tuan-tuan? Ha maknanya dia nya. Ha maknanya dia nya. Cuba tuan-tuan tengok. Ha ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Cuba tuan tengok. Ha ni dia kena rujuk pada she juga. Cuba tuan-tuan tengok. Dan berilah makan oleh kamu akan mereka padanya. Nya. Ha ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Ini rujuk kepada amwala tu, harta-harta. Maknanya pada harta-harta tu ataupun dengan harta-harta tu kamu ambil sikit, kamu bagi mereka makan. So ha ni dirujuk kepada amwala. Amwala ni tuan-tuan kita dah bahas sebelum ni. Ada satu tuan-tuan pernah jumpa kalimat muannas dekat atas ni, allati tu rujuk kepada amwala. Tuan-tuan tengok ayat sebelum ni. Nanti saya angkat kamera ni. Ni tusufaha amwalakum, harta-harta mereka. So amwala ni dia ialah kalimat she. Allati ni kan she kan, dia rujuk kepada amwala, ingat tak? So amwala ni lah yang she nya. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dekat bawah ni fiha, padanya, padanya di dalamnya, maknanya ni rujuk kepada amwala tu, harta-harta yang ditinggalkan untuk mereka tu. Tu maksudnya. Okey, sekarang ni fi ialah kalimat haraf. Haraf apa? Haraf jar. Soalan mesti tuan-tuan kena tanya dulu yang paling basic, isim ke fi'il ke haraf? Kalau haraf apa? Macam tu. Kalau tuan-tuan nak tanya apa fungsi dia pun boleh lah. Ini ialah haraf jar. Fungsi dia apa? Fungsi dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Itu maksud dia. Okey, ha ni ialah isim majrur lah. Isim yang telah diberi pangkat majrur oleh fi ni. Sebab apa? Sebab fi ni ialah haraf jar. Tapi masalahnya ha ni ialah isim dhamir. Kalau isim dhamir dia mabni, tak boleh lah baris bawah. So ha ialah kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Kalau saya tanya ha ni isim ke fi'il ke haraf, macam itulah. So jawapannya isim ustaz. So kalau isim, terus tanya soalan ni, isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi lah. Kalau dia ada gelaran dan fungsi, apa gelarannya? Gelarannya ialah isim dhamir. Dia jadi dhamir pada siapa? Dia jadi dhamir kepada amwala tu. Okey, mana nak cari amwala dalam rangkap sebelum ni? Okey, waqsuhum wa dan uksu. Uksu ni pakaikanlah oleh kamu pakaian hum kepada mereka. Pakaikanlah oleh kamu akan mereka. Maksudnya apa? Bagi pakaian. Okey, wa ialah soalan pertama, isim ke fi'il ke haraf? Ustaz, ni ialah kalimat haraf. Haraf apa? Haraf ataf. Okey, uksu maknanya pakaikanlah oleh kamu. Dalam bahasa Melayu maksud dia itulah.
Okey, isim ke fi'il ke haraf? Tu soalan paling basic. Fi'il. Okey, fi'il apa? Fi'il ada 3 kan? Ni fi'il amar. Jadi bila fi'il saja, tuan-tuan terus tanya apa ganti nama diri dia, rujuk pada siapa, ada atau tidak maf'ulun bih. Tu soalan dia. Okey, uksu ni fi'il kan? Fi'il amar kan? Okey, ganti nama diri dekat dalam ni apa? Kamu. Kalau tak tahu, baca di terjemahan dia. Dalam konteks ini, kamu ni rujuk pada siapa? Kamu ni rujuk kepada Rasulullah dan para sahabat. Kalau dibela anak yatim, benda ni wajib dilaksanakan. Tapi secara umumnya pada kita semualah. Yang ni ayat ni masa turun dululah. Masa tu kita kan belum lahir lagi. So ayat ni ditujukan kepada Rasulullah lah. Tapi secara umumnya pada tuan-tuan lah, pada saya lah. Tu maksud dia. Okey, ganti nama diri dia kamu rujuk kepada Rasulullah dengan para sahabat. Masa ayat ni turun dulu, maf'ulun bih ada ataupun tidak? Tengok. Ada kan ganti nama diri melekat dengan dia kan? Okey, ganti nama diri ni secara automatik menjadi maf'ulun bih. Tuan Okey, kalau pelajaran peringkat ketiga pula, uksu ni ialah fi'il apa? Fi'il amar kan? Fi'il amar dia mabni ataupun mu'rab. Dia mabni Ustaz, so tak payah bahas. Yang mu'rab hanya fi'il mudhari' saja. Fi'il amar dan fi'il madhi dia mabni. Okey, hum. Hum maknanya mereka. Ini ialah kalimat isim. Betul tak? Isim ke fi'il ke haraf? Ini isim. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Ini isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelaran dia apa? Gelaran dia ialah isim dhamir. Okey, baik. Kalau macam tu dia jadi dhamir pada siapa? Dia jadi dhamir kepada siapa tuan-tuan? Kepada anak-anak yatim yang kita pelihara. Betul ke tidak tuan-tuan? Okey ya. Kalau hum ni, kalau kita belajar peringkat yang ketiga, ini isim yang ada gelaran dan fungsi. Isim dhamir kan? Kalau isim dhamir dia mabni ke mu'rab? Jawapannya dia mabni lah. Isim yang ada gelaran dan fungsi dia mabni. So tak payah bahaskan soal baris ya. Okey, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa dan ini ialah kalimat haraf, iaitu haraf ataf. Qulu, katakan oleh kamu. Berkatalah kamu ataupun katakan oleh kamu ataupun ucapkanlah oleh kamu. Ucapkanlah oleh kamu. Ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat fi'il. Fi'il apa? Katakanlah oleh kamu. Berkatalah kamu. Ucapkan oleh kamu. Ini ialah kalimat fi'il amar. Okey, kalau fi'il, soalan standard saja. Apa ganti nama diri dekat dalam ni? Kamu. Kamu rujuk pada siapa? Kamu rujuk kepada Rasulullah dan para sahabat. Baik, ada tak maf'ulun bih? Ni maf'ulun bih tak ada. Tapi dia ada maf'ul yang lain. Itu soalan kuis kita hari ni kejap lagi. Okey, sekarang ni maf'ulun bih tak ada. Yang ada maf'ul lain. So, kalau pelajaran peringkat ketiga, ini ialah kalimat fi'il amar kan? Fi'il amar dia mabni ke mu'rab tuan-tuan? Jawapannya fi'il amar dia mabni. So, tak payah bahas soal baris ya. Lahum, la haraf jar. Hum mereka. Mereka ni ialah kalimat isim. Dia ialah isim biasa atau isim yang ada gelaran dan fungsi tuan-tuan. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Ingat tuan-tuan jangan lupa setiap kali jumpa je kalimat baru terus tanya isim ke fi'il ke haraf tu dulu. Yang itu yang paling mula-mula tuan-tuan kena tanya. Hum, isim ke fi'il ke haraf? Isim Ustaz. Kalau isim ada dua jenis, isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Isim yang ada gelaran dan fungsi Ustaz. Okey, kalau begitu apa gelaran dia? Gelaran dia isim dhamir Ustaz. Okey, kalau begitu dia jadi dhamir pada siapa? Dia jadi dhamir kepada anak-anak yatim yang dipelihara oleh kamu. Okey, barulah kita pergi kepada peringkat yang ketiga. Okey, hum ni sekali lagi saya tanya, isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim dhamir kan? So kalau begitu, isim yang ada gelaran dan fungsi dia mabni ke mu'rab? Jawapannya dia mabni. So tak payah bahas soal baris. Walaupun sebelumnya haraf jar, kalimat hum ni kena baris bawah sepatutnya kan? Tapi tak boleh. Sebab ni isim yang mabni. Sebab isim ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Baik, qawlan ma'rufan. Okey, qawlan. Qawlan ini maknanya ucapan ataupun kata-kata. Isim ke fi'il ke haraf? Ini ialah kalimat isim. Ini ialah kalimat isim. Baik, ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa. Tu soalan dia. Yang pertama tanya isim ke fi'il ke haraf. Tu tanya dulu. Okey, kalau ini kalimat isim Ustaz. Tanda isim dia mana? Tanda isim dia tanwin. Okey. Baik, sekarang saya nak tanya, kalau isim ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu isim biasa kan? So qawlan ni isim apa? Ini isim biasa. Dia boleh qaulun, dia boleh qaulan, dia boleh qaulin. Ini ialah isim biasa. Dia bukan isim tanya, dia bukan isim tunjuk, bukan isim istifham, bukan isim dhamir, bukan isim mausul, bukan. Ini ialah isim biasa. So kalau isim biasa, teruslah tanya pangkat dia. Tengok ni, qaulan ke qaulun ke qaulin? Qaulan kan, kalau qaulan dia sedang berpangkat apa? Dia sedang berpangkat mansub. Kalau qaulun barulah dia sedang berpangkat marfu' kan? Kalau qaulin dia sedang berpangkat majrur. Ini dia sedang berpangkat mansub. Okey, tanda mansub di mana ni? Fathah ni lah tanda mansub dia. Kalau dia dhammah, barulah dia tanda marfu'. Kalau dia kasrah, barulah dia tanda majrur kan.
Okey, sekarang tuan-tuan dah tahu inilah kalimat isim. Dia isim biasa, dia sedang berpangkat mansub. Baik, soalan saya, kenapa dia dapat pangkat mansub? Apa penyebab dia dapat pangkat mansub? Cuba tuan-tuan ingat Okey, tuan-tuan, dia cluenya ialah dia ada kena-mengena dengan ni, qulu ni. Qulu ni pun maknanya ucap, asal perkataan dia ucapan. Qaulan pun asal perkataan ucap atau ucapan juga. Jadi ulang balik kalimat fa'il ini tapi dalam bentuk isim. Jadi apa istilah dia? Dia ni apa kedudukan dia? Kenapa dia dapat pangkat mansub dalam konteks ini? Kalau tuan-tuan dengar betul-betul, tuan-tuan video kita daripada awal, tuan-tuan mesti boleh jawab. Siapa yang jawab salah tu memang dia tak dengar video, dia take for granted lah tu maksudnya. Okey, qaulan ni selain daripada yang kita bahaskan tadi, dia merupakan dua isim berpasangan dengan ma'rufan. So inilah pasangan mausuf dan sifat. Ni dia jadi mausuf dan ni jadi sifat. Jadi sifat dia follow semuanya tentang mausuf dia. Ini muzakkar, dia muzakkar, ini mufrad, dia mufrad, ini tanwin, dia tanwin. Kalau ada alif lam, dia pun kena ikut alif lam juga. Ini mansub, ini pun kena mansub. So ini ialah kalimat sifat ataupun na'at dan man'ud. Tuan-tuan kadang-kadang dengar perkataan na'at dan man'ud sama. So na'at dan man'ud ni, na'at dia, ni man'ud dia. Ikutan dan yang mengikut. Macam tu. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa perkataan na'at man'ud, janganlah terkejut pula. Itu sama macam mausul sifat. Tapi tuan-tuan dulu belajar mula-mula dengan saya zat sifat kan. Semua tu benda yang sama. Tuan-tuan So terima kasih atas perhatian. Tapi jangan lupa jawab soalan ni. Qaulan ni, kenapa dia dapat pangkat mansub? Cluenya dia ada kena-mengena dengan qulu ni. So hantarkan ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.